Baginda bersabda, sesiapa yang berpisah roh dari jasadnya, yakni meninggal dunia dalam keadaan dia selamat daripada 3 perkara, pasti orang itu akan dapat memasuki syurga. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada malam ini dapat sama-sama kita meneruskan pengajian kita melalui kitab 40 hadis jalan ke syurga. Kita sampai pada muka surat 78. Kita sampai pada muka surat 78. Selamat dari sifat takabur, khianat dan berhutang ketika mati. Nabi nak bagi tahu kepada kita, tuan-tuan, kita ni masalah dalam hidup ni dia akan jumpa juga dengan saat kematian. Ini kita tak boleh nak elak. Buat macam mana pun tak boleh nak elak. Mati ni dia bukan pilihan. Kalau pilihan mati ni mudah. Nak mati kan tak mau. Kalau ada pilihan, sudah semestinya orang dia takkan memilih jalan untuk mati. Yang ni confirm. Tak ada siapa pun yang dalam hidup nak minta dia untuk mati. Tak ada siapa. Sebab tu kita ni duk minta, Ustaz, doalah makcik panjang umur, Ustaz nak. Doalah minta saya ni panjang umur, Ustaz nak. Mau minta panjang umur. Tak ada pernah pun saya dengar dalam hidup saya sekali orang mai, Ustaz, doalah minta saya mati cepat. Tak ada. Yang duduk hap dalam ICU tu pun, kalau dia boleh bercakap, dia akan kata, tolong doakan saya panjang umur. Semua orang nak panjang umur. Sebab tu saya katakan tadi, kematian, saat kematian bukan pilihan. Kalau pilihan, nescaya orang tak ada seorang pun yang akan pilih untuk mati. Tapi kita ni ada pilihan yang Allah Ta'ala bagi. Apa dia? Nak mati dalam keadaan yang bagaimana? Sama ada mati dalam keadaan yang baik, nama dia husnul khatimah, ataupun mati dalam keadaan yang buruk, nama dia su'ul khatimah. Itu yang kita duk minta setiap kali lepas semayang. Allahumma khtim lana bihusnil, Allahumma khtim lana bihusnil, wa la takhtim alaina bisu'il. Semua kita minta. Nabi kata, bila nak mati ni, 3 perangai ni kena buang dalam hidup. Baik, apa dia? An Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man faraqa ar-ruhul jasad wa huwa bari'un min 3 dakhala al-jannah min al-kibr wal ghulul wad dayn, aw kama qala rawahu at-Tirmidzi wal Hakim
wa qala sahihun ala syartil Bukhari wa Muslim. Daripada Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sauban. Seorang yang hebat, tuan-tuan. Nabi jumpa dia satu hari, Sauban. Nabi tengok dia dalam keadaan kurih kering. Nabi tanya dia, Sauban, pasal apa yang kurih kering ni? Tak sihat ke? Dia kata, tak ya Rasulullah. Lepas tu nampak kurih kering ni pasal apa? Sauban jawab, kerana aku rindu kepada kamu ya Rasulullah. Hebat. Sauban kurih kering bukan kerana tak sihat, tapi kerana rindu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat tak hebat, tuan-tuan? Hebat. Kurih kerana rindu dekat Nabi. Kurih kerana teringat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat tak? Hebat. Hebat tak, Ustaz? Hebat. Hebat. Saya teringat kisah Sauban ni, tuan-tuan. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Satu hari, yang ni kita boleh ambil pengajaran lah daripada kisah Sauban ni. Satu hari Nabi SAW nak semayang subuh di masjid dia. Sauban ni dia akan ada satu tempat dia duduk ni. Tu dia tempat Sauban. Semua tahu dah itu tempat Sauban. Nabi duduk tepi tu. Sauban dia duduk tepi tu. Tapi pagi itu jadi pelik. Bila mana Nabi SAW nak pergi semayang, Nabi tengok Sauban tak ada. Nabi tengok Sauban ni tak ada. Nabi tanya sahabat Ridwanullah yang lain, ada siapa-siapa tak nampak Sauban? Tak ada ya Rasulullah, tak nampak. Sahabat lain jawab, tak nampak ya Rasulullah, tak nampak pun Sauban. Nabi kata, tak apa, kita tunggu Ustaz. Takut dia terlewat ke apa nak sembahyang. Sebab dia ni 5 waktu sangat susah untuk meninggalkan salat berjemaah bersama dengan Nabi. Kalau ada betul-betul benda yang dia tak dapat elak, sakit ke apa, baru dia tak main. Sebab tu bila dia tak main tu, dia tak hadir ke salat jemaah, Nabi akan tunggu dia. Cara inilah tuan-tuan ni, hujan. Ramai yang tak main malam ni sebab apa dia? Hujan. Bukan tak ada kereta, malas nak bawa, payah pergi. Nabi duduk tunggu. Tunggu. Seorang sahabat main jumpa dekat Nabi, ya Rasulullah, waktu solat pun nak hampir lupus dah, nak habis dah. Waktu semayang ni nak habis dah ya Rasulullah. Apa dia tu? Anak Korea. Anak Korea balik rumah. Hebat tuan-tuan. Nabi kata tak apa, jom kita semayang dulu. Dah waktu subuh pun nak habis dah. Jom kita semayang dulu. Bila Nabi semayang, habis semayang, Nabi tanya dekat sahabat, siapa yang tahu di mana rumah Sauban? Boleh tak bawa aku nak pergi ke rumah Sauban? Seorang sahabat angkat tangan. Saya ya Rasulullah, saya boleh bawa tuan hamba ke rumah Sauban. Nabi kata jom. Daripada masjid Nabi nak sampai ke rumah Sayyidina Sauban, daripada masjid Nabi nak sampai kepada rumah Sayyidina Sauban mengambil masa 3 jam. Jalan daripada rumah Nabi, daripada masjid Nabi nak pergi ke rumah Sauban 3 jam. Pergi 3 jam, balik 3 jam. Tuan-tuan bayangkan 3 jam berjalan. Bukan naik kereta, bukan naik motor, bukan naik kereta api. Tak, berjalan 3 jam daripada rumah Nabi, daripada masjid Nabi nak sampai ke rumah Sauban, daripada rumah Sauban nak mai ke masjid Nabi 3 jam. 3 jam pi, 3 jam balik. 5 waktu sangat payah nak tinggal berjemaah dengan Nabi SAW. Yang ni tuan-tuan, saya tak boleh buat. Saya abang betul, saya pun tak boleh buat. Tambah tuan-tuan, lebih kurang. Rumah kita dengan masjid bukan kata 3 jam. Kereta gear 3 pun tak ada masuk. Sampai dah. Haram tak sampai. Mai. Sampai di rumah Sayyidina Sauban,
Nabi panggil salam. Yang keluar seorang wanita. Nabi tanya, adakah kamu isteri kepada Sauban? Ya Rasulullah, saya adalah isteri kepada Sauban. Nabi kata, aku datang ni pasal aku lihat Sauban tak hadir solat subuh tadi ni. Sangat susah Sauban nak tinggal solat subuh berjemaah. Ni kalau dia tak main ni mesti ada benda-benda yang pelik, something wrong lah. Di mana Sauban? Isteri dia jawab, ya Rasulullah, Sauban dah meninggal dunia. Semalam Sauban meninggal dunia. Ada riwayat kata balik daripada sembahyang Isya berjemaah sampai di rumah dia, Sauban ni tak bersihat, meninggal dunia. Ada yang kata Sauban ni daripada Asar, Zuhur ni dia tak main dah sembahyang tu. Tu yang Nabi jadi pelik. Tak apalah. Jadi macam mana pun tak apalah. Yang kita nak cerita yang pagi tu yang Nabi pergi tu. Nabi sedih bila dengar Sauban ni meninggal dunia. Nabi sedih. Siapa dia Sauban ni tuan-tuan? Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Nabi. Tapi hebat. Isteri dia kata, ya Rasulullah, Sauban dah meninggal dunia. Tapi yang masalahnya ya Rasulullah, yang aku rasa sedih ni ya Rasulullah, sebab sebelum Sauban meninggal dunia, dia sempat menjerit 3 benda. 3 benda Sauban ni menjerit. Yang pertama Sauban kata apa dia? Kenapa dekat? Sebab apa tak jauh? Ni yang pertama. Sebab apa dekat? Kenapa tak jauh? 2. Kenapa lama? Sebab apa tak baru? 3. Kenapa separuh? Sebab apa tak semua? 3. Yang pertama, sebab apa dekat, kenapa tak jauh? Yang kedua, sebab apa baru, sebab apa lama, kenapa tak baru? 3. Sebab apa separuh, kenapa tak seluruh, semua? Nabi kata 3 benda tu kan yang dia sebut sebelum dia meninggal. Ya, dia sempat, kalau orang Kedah kata bertempik lah, menyerik lah 3 benda ni. Ni yang aku risau. Habis daripada tu dia pun mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia meninggal. Tapi sebelum dia nak ucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, 3 benda ni dia sebut. Orang Kedah kata ni susah hati ni. Pasal apa jadi macam tu ni? Susah hati. Nabi kata, usahlah kamu bersusah hati wahai isteri Sauban. Yang pertama, Sauban berkata, kenapa dekat? Sebab apa tak jauh? Ketika mana Sauban nak meninggal dunia, Allah Ta'ala pamerkan kepada Sauban tentang pahala ulang alik dia solat berjemaah bersama dengan aku. Setiap langkah yang dilangkah oleh Sayyidina Sauban, Allah Ta'ala tunjuk masa tu. Sebab tu Sauban mengeluh, ya Allah, kenapa jarak daripada rumah aku ni nak ke masjid tu dekat? Sebab apa tak jauh lagi? Tu dia tuan-tuan. Tuan-tuan nanti nak mati, saya nak mati, Allah Ta'ala akan tunjuk ni tuan-tuan ni. Allah Ta'ala akan tunjuk. Jam daripada masjid nak sampai ke rumah dia, 3 jam daripada rumah dia nak main ke masjid. Sauban dia kata dekat Allah, ya Allah, sebab apa rumah aku ni dekat dengan masjid? Sebab apa tak jauh lagi ya Allah? Subhanallah. Ini yang pertama. Yang kedua, sebab apa lama? Kenapa tak baru?
Satu hari kata Nabi dekat isteri Sauban, Sauban keluar daripada rumah ni nak pergi sembahyang subuh bersama dengan aku. Kebiasaan Sauban dia akan pakai dua helai baju. Yang pertama baju dalam dia, jubah dalam dia tu baru. Lepas tu dia ada baju dari luar. Baju luar ni baju yang agak lama, yang lusuh sikit. Sebab apa dia pakai dua helai? Yang pertama sejuk. Yang kedua, bila dalam perjalanan dia nak pergi sembahyang dengan Nabi, debu pasir ni akan kena dekat baju dia. Sebab tu dia pakai yang luar ni ada satu. Bila debu pasir ni kena kena yang lama. Yang baru ni tak kena. Sampai di masjid, dia akan buka baju yang lama, tinggal baju yang baru untuk dia sembahyang dengan Nabi. Tapi satu hari tu dia berjalan, jalan-jalan, tiba-tiba Sauban dia tengok ada seorang ibu dan anak yang duk tidur tepi jalan dalam keadaan kesejukan pagi tu. Sauban buka baju dia yang lama, Sauban selimut ibu dan anak dia yang tu. Allah Ta'ala tunjuk pahala dia dekat Sauban. Sauban kata, ya Allah, sebab apa aku bagi baju yang lama? Kenapa aku tak bagi baju yang baru? Kalau aku bagi baju yang baru, nescaya pahalaku lebih banyak daripada baju yang lama yang aku bagi. Itu dia. Ketiga, sebab apa separuh? Kenapa tak semua? Isteri dia tanya dekat Nabi. Nabi kata yang ketiga, satu hari Sauban ni dia berhenti berehat, dia lapar. Dia berhenti tengah hari tu lapar. Masa tu Sauban tak ada duit untuk beli makanan. Tak ada. Sauban tak ada apa pun makanan, melainkan dalam poket jubah dia ada sebiji buah kurma. Sebiji buah kurma. Sauban ambil buah kurma tu dengan segelas air. Sauban nak minum. Tiba-tiba mai satu orang, dia mengadu dekat Sauban, dia lapar. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita ada sebiji buah kurma, orang mai duk mengadu kata lapar, tuan-tuan nak kata apa? Aku pun lapar. Hang duk kira hang ya, aku pun lapar. Sauban dia bukan macam orang tamarakan. Sauban ada sebiji buah kurma. Sauban kata, kamu lapar ya? Ya Sauban, aku lapar. Nah, dia koyak buah kurma tu sebelah, dia bagi dekat kawan tu, sebelah dia makan. Allah Ta'ala tunjuk pahala kepada Sauban. Sauban kata, ya Allah, sebab apa yang aku bagi separuh, kenapa yang aku tak bagi semua? Ini dia Sauban yang cerita hadis yang kita nak baca malam ni. Apa dia yang kita nak ambil ibrah, pengajaran daripada kisah Sauban ni tuan-tuan? Jangan tangguh amalan, jangan berkira untuk beramal, dan yang kedua, jangan tertipu dengan amalan. Baik, Sauban ni dia kata apa dia? Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda. Nabi kata apa dia? Man faraqar ruhul jasad, sesiapa yang berpisah di antara roh dan jasadnya, maknanya mati. Perpisahan di antara roh dan jasad maknanya apa dia? Maknanya mati. Nabi kata, siapa yang mati, dalam bahasa yang sedap sikit, siapa yang meninggal dunia, wa huwa bari'un min thalathin, dalam keadaan mereka ni terselamat daripada tiga perangai ni, dakhalal jannah, mereka akan dapat masuk ke dalam syurga. Nabi kata, siapa yang dia mati, yang dia meninggal dunia dalam keadaan dia selamat daripada tiga perangai ni, dakhalal jannah, dia akan dapat masuk ke dalam syurga. Apa dia? Yang pertama, minal kibr. Yang pertama, daripada perasaan ataupun perangai yang pertama, takabbur. Dia sombong, dia rasa hebat, dia rasa besar diri, dia rasa, kalau bahasa Kedah dia panggil merak bui. Lagu tu. Ini bukan pakaian kita ni.
Takabur ni tak layak untuk dipakai sifat dan akhlak ni kepada hamba. Sebab apa dia? Sebab kita ni menumpang. Tuan-tuan perasan tak kita menumpang hidup atas dunia ni? Tuan-tuan nak ego apa? Nak sombong apa maklum? Mana boleh seseorang yang meminjam segala-galanya hidup dalam keadaan sombong? Tak boleh. Melainkan kalau kata dia tu cerita lain. Saya nak tanya tuan-tuan, atas dunia ni apa dia yang kita ada? Tuan-tuan pakai kereta besar, tuan-tuan kata sombong. Sombong, tu bukan kereta tuan-tuan, kereta bank. Tak bayar bank legal, bank waktu malam pun dia telefon. 11 malam pun dia telefon lagi. Cik, dah lepas dah tarikh ni. Cik tak back in lagi, tak pembayaran. Cuba cek, tengok dalam hidup kita. Hak betul-betul hak kita ni apa dia? Hak betul-betul milik kita ni apa dia? Rumah besar, rumah bank. Adalah kalau tuan-tuan duit banyak, buat rumah cash, beli rumah cash, tu lain lah. Tuan-tuan beli tikar mekok dengan main judi, dapat 3 juta beli cash. Wallahualam lah itu. Berhutang, saya berhutang, tuan-tuan berhutang. Berhutang ni cukup bulan, dia semak ni Allah Ta'ala saja tahu. Berhutang, rumah, berhutang. Kereta, berhutang. Kereta kita pun berhutang, kereta bini pun berhutang. Apa dia yang tuan-tuan? Tuan-tuan masuk tengok TV, Ion kredit. TV itu pun berhutang. Duk atas cushion sofa tu pun berhutang kedai perabot. Apa dia tuan-tuan? Tu baru cerita yang dalam dunia. Lah ni tuan-tuan, apa dia? Satu benda yang bukan Allah bagi kat tuan-tuan, yang tuan-tuan tu benda tu hakikat dan sendiri punya. Apa dia? Cuba bagi tahu saya. Apa dia yang atas dunia ni kita terlepas daripada meminjam nikmat Allah? Dalam dunia ni yang kita agak terlepas untuk meminjam nikmat Allah ni, apa dia? Cuba bagi tahu apa dia? Wallahualam Ustaz. Ustaz rasa? Mana saya tahu rasa-rasa. Ni saya nak tanya tuan-tuan. Awak tuan-tuan teruk tengok ni, bukan hujan pun letih macam ni. Macam kencing manis tinggi ya pun tuan-tuan ni. Cuba semangat sikit tu pun jangan nak pergi perang kat Palestin, cik. Dia kata saya Ustaz, kalau kerajaan bagi ya. Ada balon seorang Pak Long baru ni duduk sembang kemas dengan saya. Kalau kerajaan bagi saya ni, saya nak pergi Palestin dah. Saya kata dia duduk sembang Pak Long. Nak lawan Israel lah, Pak Long pergi menikah seorang lagi. Tengok, lawan dengan bini dulu lepas kata lepas. Dengan kencing manis tinggi, dengan gout nak pergi perang. Duk pegang napam, duk ketak-ketak, tak ada nak tembak Israel. Israel tembak dulu. No, Pak Long, no. Duduk kat Malaysia ni elok-elok sudahlah. Doa banyak-banyak, boykot apa yang boleh. Tapi boykot betul-betul. Dengan duk boykot, orang Kedah kata, pepatah Melayu kata apa dia? Hangat-hangat tai ayam. Saya boykot Ustaz. Oh, alhamdulillah bagus Pak Long. Pak Long boykot apa? Saya memang Starbucks lah, saya tak minum lah. Alhamdulillah Ustaz. Oh, alhamdulillah. McDonald pun saya tak makan lah. Tak makan lah. Alhamdulillah. Elok dia duduk sembang kemas, buat keluar rokok cucu. Cukup tak guna. Ni saya nak pesan kat orang Tamarakan ni. Nak boykot betul-betul. Rokok tu. Saya tak suruh tuan-tuan berhenti isap. Tuan-tuan nak isap, ikut suka. Cuma saya nak minta satu, berhenti beli. Yang tu yang saya nak minta. Nak isap-isap. Jangan beli ya. Tak beli nak isap macam mana? Fikir ambil lah. Bukan yang tu pun saya nak kena tumpang fikir kat tuan-tuan. Tuan-tuan nak isap, isap lah. Jangan beli ya. Ni tuan-tuan marah, maki siang malam Israel. Tapi duit duk hantar tiap-tiap hari. Hari-hari duk hantar duit pergi Israel. Boykot betul-betul. Balik-balik malung. Apa dia yang kita dalam hidup ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Yang kita terlepas daripada meminjam nikmat Allah. Kalau ada, silakan nak sombong.
Tuan-tuan nak berkelip mata ni pun tuan-tuan pinjam nikmat Allah. Ni nak berkelip mata ni. Kalau Allah Ta'ala tak izin mata kita untuk berkelip, nescaya takkan boleh berkelip. Betul ke tak? Setuju ke tak? Mata berkelip ni. Maklum bayangkan kalau satu kelipan 10 sen kena bayar. Ajenah cuap duit. Tak 10 sen. Sekupang. Sekupang. 2 kupang. 10 kali RM1. Bil bulan jenuh bayar. Tu kalau hak normal. Hak jenis kerak duduk kejit. Ada habis yang tu. Dia kerak duit. Kan? Kalau dia nak sembang benda besar lagi kerak dia kejit. Jenuh bayar tuan-tuan. Yang ni sekali klip sekupang. Nafas sekali tarik RM1.5. Jenuh bayar bil. Mampu. Allah bagi free. Anak sombong. Kesihatan. Tuan-tuan jangan kata tuan-tuan sihat kerana tuan-tuan duk jaga permakanan. Saya alhamdulillah Ustaz, saya makan saya jaga. Saya tak campur Ustaz di antara darat dengan laut. Tak Ustaz, tak. Saya kalau makan laut saja. Darat saja. Saya tak campur Ustaz, saya tak campur. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Wih hebat hang. Ya alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Memang tak campur Ustaz, tak campur. Kalau saya makan ikan ya. Kalau saya nak tambah pun udang, sotong, saya takkan makan ayam, daging apa tak. Kalau saya makan yang darat saja Ustaz. Ayam, daging, kambing, lembu. Saya makan tu. Lepas tu saya sihat Ustaz. Uish. Lepas tu saya pula Ustaz exercise. Memang saya tak tinggal Ustaz. Saya berjoging hari-hari Ustaz. Hari-hari Tuan Haji berjoging. Hari-hari Ustaz. Kajang JB kajang. Yang saya sihat Ustaz. Alhamdulillah. Memang dia jogging. Daripada kajang, JB balik. Kalau saya keluar dalam pukul 4.30 pagi, 4.30 petang saya sampai. Oh, sihat je lah. Ya Ustaz, memang saya sihat Ustaz. Lepas tu saya pula Ustaz, duk makan suplemen. Hebat je. Kalau Ustaz pergi rumah saya Ustaz, macam farmasi tu. Suplemen. Ada tuan orang hak jaga suplemen. Hak ni makan sebelum subuh, hak ni makan lepas subuh, hak ni makan time duha. Memang sihat tak? Alhamdulillah. Syukur aja nak. Ya tak? Memang alhamdulillah syukur lah Ustaz. Haji sihat bukan sebab-sebab tu Haji. Haji sihat kerana Allah Ta'ala bagi sihat. Ada orang tua-tua di kampung Pak Long haram tak jogging, haram tak makan suplemen, haram tak jaga makan apa. Hak langit dia makan, hak bumi dia telan, hak laut dia pediah. Sihatnya dia. Sebab apa dia? Allah Ta'ala bagi kesihatan. Tuan-tuan yang duduk berek bujang tu, kubur, orang Kedah panggil berek bujang. Sebab dia duduk dalam keadaan bujang. Semua tu hak bagi-bagi jogging kan tu. Semua tu yang makan suplemen macam farmasi itulah. Lah kali sakit ke dalam juga tempat dia. Kita sihat, Allah Ta'ala bagi. Pak Long, saya ni umur 33. 2 minggu lepas saya balik ceramah. 2 minggu lepas. Saya berhenti dekat satu kedai minum. Saya ni tuan-tuan ni ayak gula ni, ayak manis ni saya cut tu ya. Saya kalau pergi kedai ayak mineral ataupun ayak masak Malam tu saya order ayak masak. Kawan saya makan roti canai, bini dia makan roti canai, saya tak makan. Mai satu budak muda dekat saya. Dia mai, "Assalamualaikum Ustaz." Waalaikumsalam. "Oh Ustaz mai mana?" Baru balik ceramah. "Ustaz kenal saya?" Tak perasan, minta maaf lah. Cuba cerita tengok. Kita berjumpa orang ni 1000. Tiap-tiap bulan berjumpa dengan orang ni bukan puluh orang, 1000 orang jumpa tiap bulan. Nak abang tanya lagu tu memang saya tak perasan, dan kita minta maaf lah. Bukan nak sombong. Memang tak perasan. Cuba cerita kat siapa? Saya ni adik pada sekian. Allahu Akbar. Dulu Ustaz tengok hang kecil ya dulu. Itulah tu yang tengok Ustaz perasan ke tak? Memang tak perasan lah cik oi. Ustaz tengok hang dulu ni kecil, lah ni hang pun dah kerja dah.
Dia ni adik kepada arwah kawan saya. Mengaji satu kelas. Duduk satu kelas tu tuan-tuan. Sebelah menyebelah. Memang best friend forever. Dulu dalam kelas kami ada 3 orang. Saya duduk tengah. Sebelah ni kawan saya. Sebelah ni arwah abang dia. Yang syok tu tuan-tuan. Kiri kanan saya ada 2 arwah dah. Tinggal saya. Kiri kanan ni arwah dah. Seorang arwah kerana aksiden. Abang dia arwah kerana apa dia penyakit apa dia panggil tu? TB apa? TB ya. Abang dia. Saya duduk tengah-tengah tu. Dia kata tu lah Ustaz. Saya duduk dengar kata mak dekat pun nak pihak tengah tu pula. Kurang ajar. Kiri kanan dah dia ambil dah tinggal hak tengah. Mau malaikat berhenti hak tengah tu jalan. Yang kawan saya yang aksiden ni meninggal umur 24. Dia meninggal umur 22. Abang dia meninggal umur 30. 3 tahun lepas. Saya kata abang ni jangan. Dia kata abang saya ni Ustaz, jaga kesihatan. Orang jaga kesihatan. Dia jalan juga tuan-tuan. Tak ada. Semua kita pinjam yang Allah. Bila tuan-tuan pinjam yang Allah, untuk apa tuan-tuan sombong? Ni dia. Dah tahu kita meminjam hak Allah, untuk apa kita sombong? Sebab apa? Alasan apa? Dengan hujah apa yang kita nak guna menghalalkan perbuatan kita untuk sombong, untuk takabur, untuk ego? Untuk apa? Sebab tu orang kata hidup ni kena sedar ke diri. Hidup ni kena sedar ke diri. Ni yang pertama Nabi kata. Yang kedua, wal ghulul, khianat. Hidup khianat. Khianat orang. Sebab apa dia khianat? Sebab dia tak puas hati dengan kawan tu. Sebab apa dia tak puas hati dengan kawan tu lebih pada dia. Khianat. Khianat. Dia tak boleh tuan-tuan ni. Dia tengok orang ni. Dia macam mana? Kepala otak dia akan fikir 24 jam. Macam mana aku nak berjatuh dia ni? Khianat. Khianat ni tuan-tuan lalu kalau kita tengok ni dalam politik lah. Dalam dunia politik yang ni benda, orang kata apa dah, dalam dunia politik khianat, mengkhianati ni benda apa dia? Benda biasa lah kot. Nak lah. Benda biasa ke benda wajib? Tuan-tuan kalau main politik, mau tuan-tuan tak khianat, tobatlah home, tuan-tuan tak boleh naik lah. Ni yang panggil cah keting ni. Dah kawan ni, sepak kawan ni, pijak kawan ni, terajang kawan ni, naik lah. Tuan-tuan cuba tengok nak, orang berniaga, dia bangun pagi, dia fikir nak berniaga apa hari ni? Nak berniaga dekat siapa hari ni? Orang agama, macam kami, bangun pagi, nak mengajak dekat siapa hari ni? Orang politik bangun pagi, nak kerak siapa pagi ni? Khianat ni biasa tuan-tuan ni. Sebab tu tengok dalam politik, kena terajang masuk dalam penjara, diaibkan, difitnah. Itu lumrah politik tuan-tuan. Cuma kita nak bagi tahu perbuatan ni kalau kita tak minta maaf, kalau kita mati takkan masuk dalam syurga. Bukan saya kata, Nabi kata. Khianat. Orang yang khianat ni tuan-tuan ni, yang dia boleh khianat yang pertama, dia buta agama. Ni sebab orang boleh khianat. Sebab apa seseorang dia boleh khianat tuan-tuan? Yang pertama, dia buta agama. Dia buta agama, dia jahil agama. Orang bila tak ada ilmu agama ni tuan-tuan, bila dia jahil agama, dia takkan ada halal dan haram. Ni dua. Dia takkan ada yang ni halal, yang ni haram. Yang ni haram, yang ni halal. Yang ni halal, yang ni haram. Tak ada. Bila dia tak tahu halal dan haram, perbuatan yang dia buat itu tuan-tuan akan menyebabkan hati dia hitam. Apa dia? Orang tak tahu halal haram. Judi, dia main. Dia tak tahu halal haram. Judi, zina, dia buat. Minum arak, dia buat. Perbuatan-perbuatan ni tuan-tuan akan menyebabkan hati dia hitam. Bila hati dia hitam, hati ni akan rosak. Bila hati ni rosak, dia dah tak ada perasaan. Bila dia tak ada perasaan kasih sayang, yang timbul adalah
kepentingan diri. Dia nak buat benda yang dia rasa untung diri dia. Sebab tu dia tak ada perasaan, tuan-tuan. Kita nak buat orang, kita fikir macam-macam. Yang pertama kita fikir keluarga. Kalau dia ada anak bini, kita fikir maruah keluarga. Orang ni pula biasa duk main tidur di rumah kita, kita biasa berkawan. Kita takkan buat. Duk makan, orang ni bayar. Duk makan di rumah kawan ni, kita ada perasaan. Marah macam mana pun, kita ada perasaan. Tapi orang kalau bertopengkan setan, dia tak ada arah yang tertunda. Dia boleh khianat. Sebab tu tuan-tuan kata, ish tak sangka no. Ish tak sangka. Jangan tak sangka balong weh. Orang kalau dia jahil agama, dia boleh buat. Tambah dia ni pula duk makan minta kedarah, benda haram siang malam, tuan-tuan. Dia tak ada perasaan ni. Dia khianat. Sebab tu Nabi SAW satu hari datang seorang sahabat dekat dia. Dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi cerita. Bila mai satu orang dekat Nabi SAW, dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, aku rasa masalah aku ni, hati aku ni ada masalah. Nabi tanya dekat dia, apa hati hang ni masalah? Apa dia yang ada ni? Dia kata, tadi ni duk dengar tuan hamba duk cerita tentang syurga, cerita tentang neraka, air mata tak boleh mengalir. Ni dia sahabat tuan-tuan ni, bila dia dengar benda lagu tu, air mata tak boleh mengalir, dia jadi tak sedap hati dah. Dia susah hati dah. Sebab hati dia ni tak elok dah. Dia dengar Nabi khutbah tadi ni. Nabi cerita tentang nikmat syurga. Nabi cerita tentang azab neraka. Air mata dia tak boleh mengalir. Dia rasa masalah dah. Ni yang kata sahabat, tuan-tuan. Ni yang kata sahabat. Monti azan kan terus? Silakan. Terus ya? Saya pun nak ambil 5 minit lagi. Paling lewat pun 10 minit lagi saya nak monti, tuan-tuan. Saya nak balik Kedah pula tadi ni. Baru sampai petang ni daripada Kedah. Ni lagi malam ni saya nak balik Kedah pula. Esok saya main pula. Esok ada majlis di Kedah, tuan-tuan ni. Esok ada majlis penting di Kedah esok ni. Kena balik. Jadi saya nak ambil 5 minit lagi saya nak monti ya. Tuan-tuan setuju tak setuju, tuan-tuan punya pasal saya nak monti lagi. Sahabat ni dia ada masalah. Bila dia dengar Nabi khutbah, Nabi cerita bab syurga, Nabi cerita bab neraka, air mata dia tak boleh mengalir, dia rasa ni dia dah ada masalah. Tuan-tuan bayangkan, dengar khutbah Nabi cerita, lepas tak rasa perasaan, lepas rasa susah hati. Tuan-tuan bayang kalau sahabat hidup dengan tuan-tuan, dengar khutbah boleh lena. Duk cerita masalah syurga, cerita masalah neraka, tuan-tuan punya pasal lena. Lagi kacau, mereka boleh terkejut tengok panggil kita. Nabi kata, sebab apa hang payah nak mengalir air mata ketika aku cerita pasal neraka? Sebab hati hang kerah. Hati hang kerah. Sebab apa hati hang kerah? Punca hati hang kerah sebab banyak maksiat, banyak dosa. Sebab apa yang hang boleh buat dosa? Sebab hang tak ingat mati. Ni tuan-tuan tengok ni, Nabi punya atok. Sebab apa air mata tak boleh mengalir bila dengar bab neraka dan syurga? Jawapannya, sebab hati keras. Sebab apa hati keras? Sebab dosa banyak, maksiat banyak. Sebab apa dosa dan maksiat banyak? Sebab tak ingat kepada mati. Sebab apa tak ingat kepada mati? Cintakan dunia. Bila cintakan dunia, kepala kepada segala kejahatan. Ini dia. Itu yang kedua. Yang ketiga Nabi kata wadain, berhutang. Yang ketiga Nabi kata kalau mati masih berhutang dengan orang tak minta halal, takkan dapat masuk dalam syurga. Tuan-tuan berhutang dengan bank tak apa, kita ambil insurans, bila kita mati insurans settle. Ni hutang dengan orang ni, hutang dengan orang. Sebab tu Nabi dia takkan solatkan jenazah seseorang selagi mana tak settle bab hutang. Tak settle bab hutang, Nabi takkan solat. Kita ni pula bab hutang ni suka.
Masa kita nak minta dekat kawan tu bagi kita senang. Tapi bila kita nak bayar macam-macam pula. Yang ni duit ni aku tahan. Sebab yang ni. Ni perangai orang kita tuan-tuan. Tuan-tuan ingat perangai tu elok ke? Hang mati dalam keadaan hutang tak bayar. Hang jangan harap hang nak masuk dalam syurga. Hang semayang siang malam. Hang berbakti kepada mak hang. Hang duk cerita ke orang hang baik. Tapi kerana hang tak bayar hutang, hang mati. Tobat takkan masuk dalam syurga. Ambil peringatan tu. Artinya, daripada Thauban hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda bersabda, sesiapa yang berpisah roh dari jasadnya, yakni meninggal dunia dalam keadaan dia selamat daripada 3 perkara, pasti orang itu akan dapat memasuki syurga, iaitu selamat daripada sifat takabur, khianat dan berhutang. 3 benda ni. Keterangan, orang yang terselamat daripada 3 perkara di atas ketika mati adalah orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Ni dia. Orang yang mati ni, tanda kata seseorang tu mati dalam keadaan yang baik, husnul khatimah, dia selamat daripada 3 benda ni. Kalau tuan-tuan ada perasaan takabur, mohon pengampunan, istighfar kepada Allah Ta'ala banyak-banyak. Kalau tuan-tuan ada duk khianat dekat orang, pergi minta maaf dekat dia. Takkan selesai kalau tuan-tuan tak minta maaf dekat dia. Tuan-tuan ada berhutang, pergi bayar minta halal lebih kurang dekat dia. Mereka kembali bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Semoga Allah mengurniakan husnul khatimah dan menjauhkan kita daripada su'ul khatimah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Bulan depan kita baca hadis yang ke-33 mencontohi sifat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Wallahu alam. Wallahu alam. Saya mohon maaf banyak-banyak. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hal ahli an-nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.